Okey kita nak tengok subjek akidah Okey, subjek akidah untuk tahun 3. Kita ada 22 orang sekarang. Boleh dengar suara ustaz, boleh dengar okay, kalau boleh dengar buat tanda right. Tanda bagus, bukan tanda right, tanda bagus. Okey, good. Ada dua orang guna headphone Headphone jelas tu suara dia. Azlin Osman. Okey. Okey, ini ulum syariah. Okey, ulum syariah tahun 3. Okey, nampak tak slide ulum syariah tadi? Nampak Okey, good. Okey, baik. Apa-apa tulis dekat chatting Okey, kita tengok ulum syariah. Okey, ini ulum syariah tahun 3. Baik. Okay, ada kawan-kawan kamu baru masuk ni. Sebab tu ustaz kena tutup slide tu. Tidak tak masuk dah mereka. Okay. Okay, kita tengok akidah. Okay, akidah tahun 3. Okay, ini dia. Untuk akidah tahun ni, apa yang kamu nak akan belajar? Ini dia. Okay. Iaitu beriman kepada kitab. Okay, itu tajuk dia lah. Okay, pelajaran 1. Pelajaran 2, beriman kepada hari kiamat. Okay. Pelajaran 3, sifat baqa. Okay. Pelajaran 4, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Okay. Pelajaran 5, sifat qiyamuhu binafsih. Okay. Nombor 1 apa dia? Beriman kepada kitab. Maksudnya kitab ni kitab apa? Al-Quran lah. Okay. Nombor 2, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat lah. Semua orang tahu, betul tak? Itu sifat baqa. Okay. Sifat baqa iaitu kekal. Ni sifat-sifat siapa ni? Sifat-sifat siapa ni? Sifat-sifat Allah. Okay. Sifat-sifat Allah. Maksudnya Allah tu kekal. Allah tu bukan fana. Allah tu kekal. Allah tu daripada dulu dah wujud dah. Daripada sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Daripada sebelum zaman Nabi Adam lagi. Okay, sebelum syurga neraka lagi. Sebelum malaikat lagi. Sebelum syaitan lagi. Sebelum jin lagi. Sebelum iblis lagi. Okay, sebelum segala-galanya adalah Allah yang dulu. Allah nombor 1 dulu yang ada. Siapa yang cipta Allah? Tak ada. Tak ada siapa yang cipta Allah. Allah yang jadi sendiri. Okay, itulah Tuhan. Boleh? Kalaulah ada orang cipta Allah, maksudnya ada Tuhan lagi, betul tak? Tapi tak. Okay, Allah adalah Tuhan. Allah yang jadi sendiri. Boleh? Dan pelajaran 4, sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis ni berlainan dengan segala-gala yang baharu. Ni sifat Allah juga. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ni tak sama pun dengan siapa-siapa pun. Tak boleh. Allah sama ke dengan manusia? Tak. Allah sama ke dengan malaikat? Tak. Allah sama ke dengan haiwan? Tak. Okay? Allah tak sama dengan sesiapa pun. Okay? Allah the only one. Okay? Allah seorang sahaja. Okay? Dia tak sama, bentuk tak sama, rupa tak sama. Okay? Allah tak payah makan. Allah tak payah minum. Okay? Allah tak payah kahwin. Tak payah. Allah tak perlukan semua tu. Yang perlukan semua tu siapa? Kita lah. Okay? Kita lah manusia. Kita lemah. Sebab tu kita perlu makan. Boleh? Kita perlu makan. Cuba kamu tak makan sehari. Siapa boleh tak makan sehari? Lapar ke? Ke kenyang? Mesti dah pening kepala dah. Puasa pun dah tak larat dah. Betul tak? Mak bila nak buka ni? Pergi bazar Ramadan, beli banyak-banyak. Air nak beli. Roti john nak beli. Baru sehari puasa. Okay? Sebab kita manusia perlukan makan, minum. Okay? Baik. Dan terakhir sekali, yang kamu akan belajar tajuk akidah ialah sifat qiyamuhu binafsih.
Okey, apa itu sifat qiyamu binafsi? Ini pun sifat Allah. Maksudnya qiyamuhu binafsi ni sifat yang berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri. Sifat berdiri dengan sendiri. Siapa yang berdiri dengan sendiri? Allah lah. Allah yang berdiri dengan sendiri. Maksudnya Allah tak perlukan siapa-siapa. Allah tak perlukan Nabi, Allah tak perlukan malaikat, Allah tak perlukan manusia, Allah tak perlukan alam, haiwan, semua Allah tak perlukan. Okay, Allah boleh buat semuanya seorang-seorang. Kamu boleh buat seorang-seorang? Tak boleh. Kamu nak angkat berat, nak angkat kotak pun perlukan orang, betul tak? Kan kalau kamu kecil-kecil dulu, waktu baby nak berak, siapa yang basuh? Mak ayah yang basuh, betul tak? Mak ayah yang tukar lampin, tukar pampers, bancuh susu kat kamu. Maksudnya apa tu? Maksudnya kamu perlukan orang lain. Betul tak? Okay, kamu perlukan orang lain. Baik. Baru nak tekan masuk. Mana dah hilang? Okay, sebab ada baru masuk ni. Baik. Iklan tu dia. Tu sifat qiyamu. So, apa kita nak tengok? Ini tajuk-tajuk yang kamu akan belajar akidah ni. Okay, yang itu kita tengok yang tajuk yang pertama. Tu dia. Tajuk yang pertama iaitu pengertian beriman kepada kitab. Okay, beriman kepada kitab. Kitab tu apa? Kitab tu adalah Al-Quran lah. Beriman kepada kitab ialah wajib meyakini bahawa Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Maksudnya apa? Maksudnya, kamu kena beriman, kamu kena yakin, kamu kena percaya yang kitab ni adalah Allah turunkan kepada Nabi. Melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Maksudnya, Allah tak bagi direct kat Nabi. Tapi Allah gunakan, Allah minta, Allah suruh malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kau tolong turun ke bumi, kau tolong turun ke Gua Hira, tolong sampaikan kepada seorang pesuruh aku, seorang hamba Allah, seorang hamba aku yang bernama Muhammad. Sila sampaikan Al-Quran ini kepada dia. Kan? So, antara malaikat Jibril yang menjadi panduan kepada manusia dan mengandungi peraturan hidup yang benar. Ia juga menjelaskan larangan dan perintahnya, janji dan juga ancaman. Okey, boleh faham? Itu yang dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang masuk. Okey. Okey, itu dia. Itu maksud kitab. Bila orang tanya apa maksud kitab? Kitab itu ialah Al-Quranul Karim. Kitab tu apa weh? Kitab tu Al-Quran lah. Al-Quran yang kamu duk baca setiap hari tu. Okey. Al-Quran yang kamu duk baca setiap hari tu. Meyakini bahawa Allah tu menurunkan kitab-kitab kepada manusia dan Rasul melalui malaikat Jibril. So Allah tak turunkan direct kepada Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat Jibril. Baik. Ini contoh. Ini contoh apa perbualan. Kita tengok apa Ahmad dengan Karim cakap ni. Ahmad kata, wah, banyaknya kitab Al-Quran di dalam pusat sumber sekolah kita. Okey? Karim cakap, yelah, memang banyak. Semalam kita baru belajar tajuk beriman kepada kitab. Ustaz kata, kitab ialah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada beberapa orang Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril yang mengandungi syariat yang lengkap. Ini Karim jawab tu. Betul lah tu. Ini maksudnya, itulah maksud Al-Quran. Quran ni adalah kalam Allah. Okey? Bila orang tanya Al-Quran ni apa? Okey, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam tu apa? Okey, kalam tu apa? Kalam tu maksud dia apa? Maksud dia kata-kata. Apa dia? Kalam maksud apa? Kata-kata. Kata-kata Allah. Yang kamu duk baca Al-Quran tu semua Allah punya kata-kata lah tu. Boleh faham? Okey, kalam tu kata-kata Allah.
Lepas ni orang tanya, kalam tu, Al-Quran tu apa? Al-Quran tu adalah kalam Allah. Oh, nanti dia kata, oh hebat ah. Hebat, ada sufi yang boleh jawab macam tu. Oh, hebat ah. Belajar orang kelas 3A. Okay. Masuk sekolah agama, hebat ah. Okay, so Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kata-kata Allah. Bukan kata-kata Nabi bukan kata-kata manusia. Tak. Kalau kata-kata Nabi, kita panggil dia sebagai apa? Siapa tahu? Kita panggil dia sebagai hadis. Biasa dengar hadis? Hadis Nabi kan? Hadis Nabi itu kata-kata Nabi. Okay? Kata-kata Nabi yang cakap. Okay? Kita ada Al-Quran, kita ada hadis. Okay? Al-Quran tu daripada Allah. Kata-kata Allah. Kalau hadis, okay? Kalau hadis tu Nabi yang cakap. Nabi yang cakap. Okay? Boleh faham? Okay, itu perbualan antara Ahmad dan Karim. Saya tengok lagi. Dia bertanya dekat Ustaz. Betul, kata Karim. Itu sebenarnya, okay, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke dunia ini 4 buah kitab yang wajib kita percayai. Maksudnya, okay, sepanjang daripada zaman Nabi Adam sampai ke sekarang ada 4 kitab. Apa kitab-kitab tu? Ahmad tanya, apa kitab-kitab itu Ustaz? Ustaz jawab, kitab-kitab tersebut ialah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab tersebut. Maksudnya kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran ada tak? Ada. Iaitu nama dia apa? Iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, okay, dan Al-Quran. Kitab Injil ni yang orang Kristian guna ni. Okay? Yang orang Kristian guna sekarang ni. Tapi yang sekarang ni taklah. Sekarang ni dah diseleweng lah. Injil ni, yang dulu-dulu tu mungkin betul. Tapi sekarang ni macam-macam dia bertambah. Macam version dia tambah. Okay? Dia dah jadi kitab Injil, dah jadi versi mereka lah. Okay? Yang mana mereka tak berkenan, dia bertambah. Boleh? Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Boleh? So maksudnya, bila Al-Quran datang, bila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran dah tak boleh pakai dah. Sebab Al-Quran ni dah pelengkap dah. Al-Quran ni dah jadi sempurna, pelengkap kepada Injil, Taurat, Zabur. So dulu sebelum Al-Quran, kitab-kitab ni mungkin boleh pakai. Okay? Tapi kamu jangan ingat dia turun zaman kita tak. Dia turun sebelum zaman kita dulu lagi. Sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebab dekat zaman Nabi Muhammad diturun Al-Quran. Maksudnya sebelum zaman Nabi Muhammad yang turun Injil, Taurat, Zabur. Okay? Tapi perlu tak kita beriman? Ya, beriman. Perlulah beriman. Beriman tu maksudnya apa? Beriman tu maksudnya percaya. Kita kena percayalah ada kitab-kitab ni. Tapi sekarang ada tak nak cari kitab-kitab ni? Ustaz tak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ada orang cakap masih ada lagi. Okay, dekat negara-negara luar-luar negara lah. Yang originalnya. Okay, sama ada original ke yang palsunya tak tahulah. Tapi yang pasti apa dia? Al-Quran ada tak? Al-Quran ada tak yang kita? Al-Quran ada yang kita. Ada dalam rumah kita, tahu tak? Tu hebatnya Al-Quran. Masih ada lagi yang kita. Cuma kita baca ke tak? Itu soalannya. Okay? Okay, Al-Quran ni satu dunia orang ada. Betul tak? Orang putih, orang Afrika, orang Negro. Afrika dengan Negro sama je. Orang Arab, segala jenis manusia ada kitab Al-Quran ini. Okay, cuma terjemahan dia bukanlah bahasa Melayu. Tapi bahasa mereka lah. Kan? Kalau orang India, Al-Quran mereka, terjemahan dia bahasa India lah kan. Cina bahasa Cina lah. Kalau orang putih bahasa apa? Bahasa Inggeris lah. Kan? Maksudnya satu dunia pakai Al-Quran yang sama. Ada ke Islam pakai Al-Quran lain-lain? Ada ke tak ada? Okay, dekat belah negara Arab pakai Al-Quran power. Contoh kan. Dekat Malaysia pakai Al-Quran Power Rangers contoh.
Boleh ke macam tu? Tak boleh. Semua Al-Quran sama je. Negeri Arab ke, negeri China ke, negeri India ke, negeri Hong Kong, negara Hong Kong ke, Malaysia ke, Singapura ke, Indonesia ke, semuanya pakai Al-Quran yang sama. Kalau kamu pergi Indonesia, kamu tengok Al-Quran sama je, betul tak? Tak ada pun kamu tengok, Ustaz, kenapa Al-Quran Indonesia ni surah Baqarah dia dekat belakang? Oh, itu pelik tu. Itu pelik. Surah Baqarah sepatutnya kat mana? Belakang ke depan? Depan kan? Buka-buka Al-Quran ada surah apa? Surah Fatihah kan? Tiba-tiba kamu tengok surah Fatihah tu duduk kat belakang sekali. Itu pelik tu. Itu pelik. Okey? Itu dia. Maksudnya Al-Quran ni sampai hari kiamat tidak boleh ditipu. Orang tak boleh tipu Al-Quran ni sampai hari kiamat. Allah janji. Allah dah jaga dah. Allah kata tak ada siapa pun yang mampu untuk menipu Al-Quran ni. Okey? Baik, kita tengok balik slide. So kita ni wajib beriman. Kamu wajib beriman dengan Zabur, Taurat dengan Injil. Maksudnya kitab sebelum Al-Quran ni kamu kena percayalah. Cuma sekarang ni janganlah cari lagi. Janganlah cari lagi. Sebab Zabur ni bukan turun dalam bahasa Arab. Yang turun dalam bahasa Arab Al-Quran je. Yang tiga-tiga ni turun dalam bahasa lain. Bahasa Hebrew lah, bahasa Syriani lah. Bahasa-bahasa lain. Kamu mesti tak faham. Ustaz tak faham juga. Al-Quran turun bahasa Arab. Baik. Kita tengok apa lagi. So, berapa? Berapa kitab yang kita kena percaya? Berapa? 4. Kan? Jangan tunjuk 3 pula. 4. 4 macam ni Siapa tak reti 4? Siapa jari dia tak cukup? Ada ke? Kalau jari tak cukup tu lain cerita. 4. So yang pertama tadi apa? Zabur. Zabur. Lepas tu Taurat. Lepas tu Injil. Lepas tu Al-Quran. Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang pakai sekarang adalah Al-Quran. Jangan, Ustaz, kat rumah saya ada Zabur. Itu pelik sesat macam mana kamu ada Zabur? Entah, Ustaz. Tiba-tiba ada. Macam mana ada? Mengarut lah. Ustaz, kat rumah saya ada kitab Taurat. Jangan nak menipu. Tak boleh. Tak percaya tu. Mana ada lah kitab tu zaman dulu-dulu. Zaman sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Kita pun tak ada lagi. Mak ayah kamu tak ada lagi. Opah nenek atuk dengan opah kamu pun tak hidup lagi. Tu dia cerita dia. Tapi sekarang kita pakai kitab yang satu, iaitu apa dia? Al-Quran. Semua orang pakai kitab tu. So jaga baik-baik kitab tu. Sebab nanti hari kiamat, nanti ayat-ayat dalam tu akan apa? Siapa tahu? Tak tahu. Nanti hari kiamat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran tu akan apa? Siapa boleh jawab? Are you seriously? Tak tahu. Akan berkata-kata. Al-Quran boleh berkata-kata? Akan menolong. Tak betul. Jawapan dia Al-Quran tu akan hilang. Hancur. Bukan hancur. Dah. Tutup mic. Al-Quran tu akan hilang ayat-ayat tu. Mana ada hancur? Al-Quran susah nak hancur. Melainkan kamu yang dia hancurkan. Ayat Al-Quran tu yang hilang. So hari kiamat nanti ayat Al-Quran tu yang hilang. So sebelum ayat Al-Quran tu hilang, bacalah Al-Quran tu. Bacalah Al-Quran tu. Nanti dah hilang, lainlah kamu hafal. Betul tak? Lainlah kamu hafal Al-Quran. Ustaz, saya hafal Ustaz. Berapa juzuk? Saya 30 juzuk. Saya hafal 30 juzuk dalam kepala. Salahnya satu surah pun tak hafal lagi. Satu surah pun jenuh. Sampai 4 hari tak ingat. Ustaz, saya nak hafal susah lah. Tiba-tiba ayat Al-Quran hilang. Ayat Al-Quran hilang. Jenuh nanti. Ustaz pun sama lah.
Nanti nak baca, tanda, kenapa Al-Quran ni kosong je? Okay. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya tanda-tanda nak dekat kiamat dah. Tanda-tanda nak dekat kiamat dah, nanti ayat Al-Quran tu hilang. Kamu buka Al-Quran nak baca, hilang ayat tu. Boleh? So sebelum dia hilang, bacalah sekarang. Jangan nanti dah hilang baru nak baca. Boleh faham? So itu saja. Okay, kita tengok balik slide apa jadi. Okay, itu dia. Semua agama samawi ni maksudnya agama yang dulu-dulu lah. Okay, agama yang dulu-dulu. Semua agama samawi di dunia mempunyai kitab suci masing-masing. Maksudnya, apa dia kata? Semua agama ada kitab suci. Maksudnya India ada kitab Veda dia. Okay, Kristian ada Injil dia, Bible dia. Semua. Okay, semua agama ada kitab masing-masing. Kitab-kitab yang digunakan dipanggil kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul pilihannya. Maksudnya yang Allah pilih je. Bukan semua orang jadi Rasul. Bukan semua orang jadi Nabi. Tak. Allah pilih. Dari sinilah lahir 4 kitab yang kita tahu, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. So dari agama-agama samawi ni, lahirnya kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Sebenarnya banyak tak? Sebenarnya banyak lagi ni. Okay, selain daripada Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran ni, sebenarnya banyak lagi kitab-kitab lain. Tapi kitab-kitab ini je yang masyhur, yang ramai orang guna. Okay, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama samawi ialah agama yang bersumberkan wahyu dari Tuhan, bukan ciptaan manusia. Okay, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing umatnya dengan menurunkan kitab-kitab yang mengandungi himpunan undang-undang dan peraturan-peraturan hidup kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. So maksudnya kamu faham? Agama